dia akan ambil. Ini perangai babi. Begitu juga dengan perangai beruk. Perangai beruk dia suka melompat ke sana, melompat ke sini. Perangai beruk ialah dia suka buat satu benda-benda yang meniru orang. Cuba tuan-tuan tengok beruk, kerja dia meniru orang. Maka umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad kerjanya meniru orang. Meniru perangai orang zaman dulu-dulu. Meniru perangai Yahudi, meniru perangai Nasrani. Yang tu yang dimaksudkan oleh setengah-setengah ulama tentang apa yang kita baca pada malam ini. Baik, kita baca hadisnya. An Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 khaslata halla bihal bala." Diriwayatkan daripada seorang saudara sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi suami kepada anaknya yang bernama Siti Fatimah. Anak Rasulullah ada 4 perempuan: Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum dan Fatimah. Zainab berkahwin dengan seorang sahabat yang bernama Abul As Ar-Rabi'. Kemudian Ruqayyah dan Ummi Kulthum berkahwin dengan anak Abu Lahab yang bernama Utbah dengan Utaibah. Sebelum mereka itu meninggal dan mereka menceraikan isteri mereka, anak-anak Nabi, kerana mereka tidak memeluk agama Islam. Asalnya Nabi dengan Abu Lahab tu ialah bapa saudara dengan anak saudara. Nabi Muhammad anak saudara, Abu Lahab bapa saudara. Abu Lahab ada 2 anak laki-laki, namanya Utbah dengan Utaibah. Utbah dengan Utaibah ini berkahwin dengan anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah dengan Ummi Kulthum. Apabila Nabi dilantik menjadi Rasul, mereka ini menentang Rasulullah paling kuat. Dulu mereka adalah menantu. Bila Nabi menjadi Rasul, mereka pula menjadi hantu. Ya, tentang Nabi Muhammad sampai nak bunuh Rasulullah. Kemudian mereka mati. Satu mati dalam peperangan dan satu lagi mati dimakan singa. Maka jandalah anak Rasulullah, Ruqayyah dengan Ummi Kulthum. Kemudian Nabi kahwinkan seorang demi seorang, berkahwin dengan sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Mati seorang, kahwin lagi seorang pula, mati juga. Yang keempat, anak Rasulullah bernama Fatimah binti Rasulullah dan berkahwin dengan bapa saudara sepupunya. Bapa saudara pupu, iaitu Ali bin Abi Talib. Ya tuan-tuan, sepupu dengan sepupu boleh kahwin. Tuan-tuan boleh berkahwin dengan sepupu, malah tuan-tuan juga boleh berkahwin dengan anak sepupu. Dibati-hatilah. Nabi ni dengan Ali sepupu, Nabi dengan Ali sepupu. Anak Nabi kahwin dengan Ali. Kalau ikut pangkat orang Melayu, Nabi Muhammad dengan Ali itu sepupu. Anak Nabi Muhammad, Fatimah, dengan Sayyidina Ali itu dipanggil apa? Patut-patutnya pak saudara pupu. Dalam bahasa orang Melayu panggil apa? Pak Ngah, Pak Cik, Pak Wan, Pak Ucu. Walaupun panggil Pak Ngah, tapi tetap boleh kahwin. Jadi tuan-tuan berhati-hatilah tuan-tuan. Jangan asalkan Pak Ngah boleh salam, asalkan Pak Ngah tak apa. Padahal bukan semua Pak Ngah yang boleh salam, malah dengan Pak Ngah juga boleh kahwin, iaitu Pak Ngah yang menjadi pak saudara pupu, bukan pak saudara betul. Pak Ngah pak saudara betul haram kahwin. Yang ini Pak Ngah tipu-tipu, Pak Ngah pupu je. Jadi berhati-hati. Saya ulang balik, kita dengan sepupu itu dipanggil sepupu. Kita dengan anak sepupu kita, kita boleh kahwin. Jadi berhati-hati lepas ni. Kalau anak sepupu datang ke rumah, kalau sepupu datang ke rumah, aurat kena jaga. Isteri kita aurat kena jaga. Jangan nampak rambut, jangan pakai baju t-shirt, sambut anak saudara pupu. Boleh kahwin. Okey, jaga-jaga tuan-tuan. Batal air sembahyang. Walaupun kita panggil pada dia anak ke, dia panggil kita mak ngah ke, hukum dia tetap boleh kahwin. Tengok kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad anak saudara, Abu Lahab bapa saudara. Nabi Muhammad ada anak, Abu Lahab ada anak, jadi kahwin. Jadi tuan-tuan berhati-hati, sebab kita ni orang Melayu ni
Dia paksa dia anggap tu terlalu kuat. Anggapanmu tu terlalu kuat. Udah macam adik-beradik sendiri, ustaz. Saya dah anggap macam adik-beradik ustaz. Jadi anggap tu terlalu banyak. Dalam Islam tiada anggapan. Dalam Islam dia benar dan benar saja. Anggap-anggap macam-macam tak ada. Dah jadi macam anak sendiri ustaz, macam tak ada. Boleh kahwin. Baik, kemudian telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memperbuat umatku 15 perkara, mustahiklah, berhaklah dengan sebabnya turun bala besar. Bila didengar oleh sahabat Nabi perkataan Nabi demikian, mereka pun minta diterangkan apakah tanda-tandanya. Faqila wa ma hunna ya Rasulullah, apakah semua alamat berhak diturunkan bala besar ke atas umat Nabi itu ya Rasulullah? Harap kiranya sekalian hamba boleh tuan hamba khabarkan. Qala idza kana al-maghnamu duwalan, kata Rasulullah, yaitu apabila harta rampasan di dalam perang beredar-edar antara raja-rajanya dan orang-orang besarnya sahaja. Yang pertama berhak diturunkan bala ialah kekayaan sesebuah negara hanya beredar kepada orang-orang besarnya sahaja. Yang tuan-tuan sebutkan sebagai nepotisme, kronisme dan mama yang lain lah. Baik. Harta rampasan dalam perang menjadi punya raja-raja dan orang-orang besar sahaja itu tiadalah benar ia pada syarak. Kerana demikian itu telah memperbuat satu bid'ah yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana adalah pada zaman Rasulullah itu apabila diutusnya tentera pergi memerangi kafir ataupun Nabi sendiri pergi membawa tenteranya berperang, kemudian kalah musuhnya di dalam peperangan itu, maka harta yang dirampas dan yang dapat di dalam peperangan ketika perang itu seperti makanan, minuman, biri-biri, unta, pakaian, senjata, emas, perak dan semuanya dipanggil sebagai ghanimah. Dan harta yang dapat dengan tiada berperang daripada binatang-binatang dan rumah dan kampung dan segala isinya yang ditinggalkan oleh kafir itu kerana lari takutkan orang Islam, maka dinamakan harta itu sebagai faid. Harta ghanimah apa? Harta yang dapat ketika berperang, yang ditinggalkan di medan perang. Senjata ke, pakaian ke, makanan ke, emas perak ke, pedang ke, itu dipanggil ghanimah. Harta yang tidak berperang, yang ditinggalkan oleh musuh seperti rumah, binatang ataupun isi rumah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir akibat takutkan orang Islam dipanggil sebagai harta faid. Jadi perbezaan di antara harta ghanimah dengan harta faid ini. Maka harta faid ini terpulang kepada Nabi, terpulang pada Rasulullah, dia nak buat apa. Tetapi harta rampasan perang hendaklah dibahagi kepada 5 bahagian. Harta rampasan perang kena bahagi kepada 5. Yang pertama terpulang kepada Rasulullah, 1/5 terpulang kepada Rasulullah, dan 4 bahagian lagi terpulang kepada semua orang yang berperang. 1 bahagian terpulang pada Nabi, 4 bahagian dipulangkan kepada semua tentera yang berperang. Yang bahagian Nabi tadi pula, 1 tu pula dibahagi 5 pula. Saya ulang balik. 1 bahagian untuk Rasulullah, 4 bahagian untuk orang yang berjihad. Yang Rasulullah, yang 1 bahagian tadi hendaklah dibahagi 5. 5 tu siapa? Yang pertama, 1 ambil pada Nabi dan 4 bahagian dibahagikan kepada anak cucu Abu Talib, anak cucu Al-Muttalib dan Bani Hashim. Hendaklah diberikan kepada Bani Muttalib dan Bani Hashim kerana mereka ini tidak layak mendapat zakat. Maka mereka mendapat peruntukan daripada harta rampasan
perang. Maknanya